Soalan 1. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan British Military Administration atau BMA. Petikan, BMA berusaha untuk membubarkan sebuah pertubuhan semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Soalannya, apakah pertubuhan tersebut? Mari kita lihat pilihan jawapan yang diberi. A. PKM, B. Peta, C. MPAJA, D. Force 136. Soalan ini menanyakan BMA berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan di Tanah Melayu dengan membubarkan pasukan MPAJA pada 1 Disember 1945. Jawapan tepat C. MPAJA. Sementara jawapan bagi PKM dan Force 136 adalah salah kerana terlibat dalam menentang Jepun. Jawapan bagi peta tidak berkaitan. Soalan 2. Mengapakah BMA gagal memulihkan sosioekonomi di Tanah Melayu? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Kekurangan sumber bahan mentah, B. Kesukaran membawa masuk jentera, C. Kemelesetan ekonomi peringkat dunia, D. Kegiatan penyeludupan yang berleluasa. Mari kita lihat pemilihan jawapan. BMA mengalami kesukaran untuk membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi yang menyebabkan sosioekonomi Tanah Melayu sukar dipulihkan. Justru jawapan yang tepat adalah B. Kesukaran membawa masuk jentera. Sementara jawapan A, C dan D tidak berkaitan. Soalan 3. Maklumat berikut berkaitan dengan Memorandum Malaya Union. Tarikh 25 April 1945. Kandungan, meminta supaya hak kewarganegaraan di Tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Soalannya, apakah pihak yang mencadangkan memorandum tersebut? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Persatuan India Semalaya, B. Persatuan Melayu Sarawak, C. Persatuan Cina Seberang Laut, D. Persatuan Pelajar Melayu Britain. Soalan ini adalah merujuk selepas rancangan Malaya Union dibentangkan di Parlimen Britain. Maka, Persatuan Pelajar Melayu Britain melalui memorandum meminta hak kewarganegaraan di Tanah Melayu tidak mengikut jus soli. Maka jawapan yang tepat adalah D. Persatuan Pelajar Melayu Britain. Jawapan A dan B tidak berkaitan. Sementara jawapan C adalah menghantar memorandum berkaitan dengan masa depan Tanah Melayu. Soalan 4. Kertas putih 6274 memuatkan kandungan rancangan Malaya Union. Soalannya, apakah perkara yang dimuatkan dalam kandungan tersebut? Untuk soalan ini terdapat 4 pilihan jawapan. 1. Kesatuan. 2. Pendidikan. 3. Adat istiadat. 4. Sistem perundangan. Maklumat yang perlu diperoleh dalam kertas putih 16274 ini adalah berkaitan dengan perkara yang dimuatkan dalam kandungan adalah konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan Raja-Raja Melayu, syarat kewarganegaraan dan agama Islam. Maka jawapan yang tepat adalah 1. Kesatuan, 4. Sistem perundangan. Maka jawapan tepat adalah B. 1 dan 4. Sementara jawapan 2 dan 3 tidak berkaitan. Soalan 5.
Maklumat berikut menerangkan tujuan pentadbiran British di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Pertama, meningkatkan pelaburan ekonomi. Kedua, melicingkan sistem pentadbiran. Soalannya, bagaimanakah tindakan British untuk mencapai hasrat tersebut? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Memperkenalkan Malayan Union. B. Melaksanakan dasar dekolonisasi. C. Membubarkan negeri-negeri selat. D. Menghapuskan institusi kesultanan. Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu untuk menggantikan BMA dengan hasrat untuk melicingkan sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja. Sementara jawapan B adalah merujuk proses ke arah berkerajaan sendiri. Justru itu, jawapan yang tepat adalah A, memperkenalkan Malayan Union. Sementara jawapan C dan D tidak berkaitan. Soalan 6. Raja berikut menunjukkan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. Berdasarkan Raja-Raja Melayu, kedudukannya adalah dalam agama Islam dan adat istiadat Melayu. Soalannya, apakah kesan perkara ini kepada pemerintahan negara? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Menghakis kuasa raja. B. Menjamin politik orang Melayu. C. Mengekalkan warisan tamadun. D. Mengurangkan kawasan pengaruh. Soalan ini merujuk kesan. Maka, ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union berkaitan Raja-Raja Melayu ialah Sultan menjadi ahli Majlis Raja-Raja yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Maka kesannya akan menghakis kuasa raja. Maka jawapan yang tepat adalah A. Menghakis kuasa raja. Jawapan B dan C tidak berkaitan serta D tidak berkaitan kerana tidak merujuk Raja-Raja Melayu. Soalan 7. Sir Harold Bushmaker hanya mengambil masa 2 bulan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Soalan, apakah taktik yang dilaksanakan oleh tokoh tersebut? Terdapat 4 pilihan jawapan. 1. Menaikkan allowance. 2. Mengekalkan gelaran. 3. Menggunakan paksaan. 4. Membuat desakan. Mari kita lihat taktik yang digunakan oleh Sir Harold Bushmaker. Sir Harold Bushmaker berjaya menyelesaikan misi kerana menggunakan desakan dan paksaan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Justru jawapan yang tepat adalah 3. Menggunakan paksaan. 4. Membuat desakan. Pilihan jawapan yang tepat adalah D, 3 dan 4. Jawapan 1 dan 2 tidak berkaitan. Soalan 8. Pada peringkat awal, Sultan Terengganu enggan menandatangani perjanjian Malayan Union. Soalannya, apakah alasan Sultan Terengganu bertindak demikian? Pilihan jawapan A. Dihalang oleh Persatuan Negeri. B. Ditentang oleh penduduk tempatan. C. Belum memahami kandungan dokumen. Dan D. Bertentangan dengan perundangan negeri. Alasan Sultan Ismail Nasiruddin Shah, iaitu Sultan Terengganu, enggan menandatangani perjanjian Malayan Union kerana bertentangan dengan Undang-Undang Tubuh
negeri Terengganu. Maka jawapannya adalah D, bertentangan dengan perundangan negeri. Sementara jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 9. Maklumat berikut menunjukkan penentangan pelaksanaan Malaya Union pada tahun 1946. Maklumatnya, Sultan Kedah, Sultan Perak dan Sultan Johor bertindak mengutus surat bantahan kepada Judge Henry Hall. Soalannya, mengapakah Raja-Raja Melayu bertindak sedemikian? Pilihan jawapannya adalah A. Memprotes kedatangan H.C. Villain. B. Merasakan diperdayakan oleh matchmaker. C. Menentang pengenalan sistem residen. D. Menolak pelantikan Gubernur Malayan Union. Soalan ini merujuk kepada sebab Raja-Raja Melayu menentang Malaya Union. Alasannya adalah Raja-Raja Melayu mendakwa baginda diperdayakan oleh matchmaker. Jawapan tepat adalah B, merasakan diperdaya oleh matchmaker. Jawapan A pula tidak mendapat tentangan dari Raja-Raja Melayu. Jawapan C pula merujuk pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jawapan D merujuk Raja-Raja Melayu dan masyarakat tempatan. Maka jawapan A, C dan D tidak tepat. Soalan 10. Maklumat berikut berkaitan dengan pengisytiharan Malayan Union pada 1 April 1946. Maklumatnya, ribuan orang Melayu yang berhimpun di Hotel Station melaungkan Daulat Tuanku dan Hidup Melayu. Soalannya, apakah tujuan orang Melayu menyertai perhimpunan tersebut? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Meraihkan kedatangan Ratu England. B. Menyokong sistem pentadbiran baharu. C. Memulau upacara pelantikan Gubernur. D. Mengkritik perjanjian Malayan Union. Soalan menanyakan tujuan orang Melayu menyertai perhimpunan semasa pengisytiharan Malayan Union. Perhimpunan tersebut dilaksanakan untuk memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Maka jawapannya adalah C. Memulau upacara pelantikan Gubernur. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 11. Apakah sumbangan tokoh wanita berikut terhadap negara kita? Tokohnya adalah Datin Putih Maria dan Halimatun Abdul Majid. Pilihan jawapan adalah A. Menghidupkan Persatuan Melayu. B. Menganjurkan Kongres Melayu. C. Memajukan pendidikan wanita. Dan D. Menentang Malayan Union. Soalan berkaitan sumbangan. Tokoh wanita tersebut merupakan benteng barisan hadapan menentang Malayan Union. Maka jawapan yang tepat adalah D. Menentang Malayan Union. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 12. Berita Malayan Union telah mencetuskan kesedaran nasionalisme penduduk tempatan menentang British. Soalannya, bagaimanakah penentangan tersebut dilakukan? Terdapat 4 pilihan jawapan. 1. Mengadakan perhimpunan besar-besaran. 2. Menyuarakan bantahan melalui akhbar. 3. Meminta campur tangan kuasa Belanda. Dan 4. Melancarkan serangan secara gerila. Soalan ini merujuk penentangan
penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Penentangan penduduk tempatan terhadap Malayan Union adalah mengadakan perhimpunan besar-besaran, mengadakan bantahan melalui akhbar, bantahan oleh golongan cendekiawan dan mengadakan Kongres Melayu. Maka jawapan yang tepat adalah 1. Mengadakan perhimpunan besar-besaran dan 2. Menyuarakan bantahan melalui akhbar. Jawapannya A, 1 dan 2. Sementara jawapan 3 dan 4 tidak berkaitan. Soalan 13. Tokoh berikut telah menjalin kerjasama untuk menentang Malayan Union. Tokohnya adalah Zakbar, Datuk An Jaafar, Tunku Abdul Rahman dan Datuk Panglima Bukit Gantang. Soalannya, apakah kesan jalinan kerjasama tersebut? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Menerajui tampuk pemerintahan, B. Menganjurkan Kongres Melayu, C. Menubuhkan Persatuan Melayu, D. Memulihkan kepercayaan rakyat. Kesan jalinan kerjasama yang dimaksudkan adalah mereka telah menzahirkan penubuhan sebuah badan induk untuk menjadi pemangking menentang Malayan Union dengan menganjurkan Kongres Melayu. Maka jawapan yang tepat adalah B. Menganjurkan Kongres Melayu. Sementara jawapan A dan C tidak berkaitan. Jawapan D pula merujuk BMA. Soalan 14. Jadual berikut menunjukkan demonstrasi damai oleh penduduk Tanah Melayu pada tahun 1946. Negeri yang terlibat adalah Kelantan. Penyertaannya seramai 10,000 orang. Negeri Johor, penyertaannya seramai 20,000 orang. Soalannya, apakah yang mendorong mereka melakukan tindakan tersebut? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Mendukung penubuhan Melayu Raya, B. Membantah kemasukan imigran, C. Menuntut hak sama rata, D. Menolak Malayan Union. Tindakan penduduk tempatan mengadakan demonstrasi damai diadakan untuk mengadakan bantahan terhadap kedatangan Sir Harold Matchmaker dan menolak Malayan Union di Kelantan dan Johor. Maka jawapan yang tepat adalah D. Menolak Malayan Union. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 15. Gelaran berikut diberi oleh orang Melayu, iaitu Hari Kematian. Soalan, gelaran tersebut merujuk kepada? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Hari Lahir Malayan Union, B. Permulaan penjajahan British, C. Perang Dunia Kedua tercetus, D. Hari Pendudukan Tentera Jepun. Hari lahirnya Malayan Union dianggap sebagai hari kematian oleh orang Melayu. Ribuan orang Melayu telah berhimpun dengan memakai lilitan kain putih disongkok sebagai tanda berkabung. Jurus itu, gelaran ini merujuk pada jawapan A, hari lahir Malayan Union. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 16. Apakah sumbangan tokoh berikut semasa penubuhan Malayan Union? Tokohnya Datuk An bin Jaafar. Terdapat 4 pilihan jawapan. 1. Mengadakan rapat umum. 2. Menghantar surat bantahan. 3. Menerbitkan akhbar Melayu. 4. Menganjurkan Kongres Melayu. Tindakan Datuk An Jaafar untuk menentang Malayan Union adalah mengadakan rapat umum dan menganjurkan Kongres Melayu. Maka jawapan yang tepat adalah 1. Mengadakan rapat umum
dan 4 menganjur Kongres Melayu. Jawapan tepat adalah B, 1 dan 4. Jawapan 2 tidak tepat kerana merujuk tindakan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union. Jawapan 3 pula merujuk tindakan masyarakat tempatan. Soalan 17. Vannerbroek mengalami masalah berikut semasa mentadbir Sarawak. Masalahnya adalah masalah kewangan, masalah pewarisan takhta dan desakan kerajaan British. Soalannya, bagaimanakah masalah tersebut diatasi? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Pengenalan pelbagai sistem percukaian. B. Sarawak diserahkan kepada kerajaan British. C. Sistem pentadbiran ketenteraan diperkenalkan. D. Penyerahan kuasa kepada kerajaan tempatan. Tindakan Vannerbroek untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Jawapan tepat adalah B. Sarawak diserahkan kepada kerajaan British. Jawapan A, C dan D tidak berkaitan. Soalan 18. Apakah peranan Garrett T. Mashbrian di Sarawak? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah. B. Mengadakan misi menentang pendudukan Jepun. C. Memenangi kepercayaan penduduk pelbagai etnik. Dan D. Mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Tindakan Brian Garrett T. Mashbrian adalah Vannerbroek menghantar setiausaha peribadinya iaitu Garrett T. Mashbrian ke Sarawak adalah untuk mendapatkan persetujuan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British daripada ketua tempatan. Jawapan tepat adalah D. Mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 19. Ilustrasi berikut menunjukkan demonstrasi penduduk berkaitan dengan penyerahan Sarawak kepada British selepas Perang Dunia Kedua. Soalan. Mengapakah poster berikut mencatatkan "We do not want to be colonized" dan "leburkan koloni"? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Menyokong penubuhan Kongres Melayu. B. Memprotes hukuman terhadap anggota Rukun 13. C. Meminta peluang berkhidmat dalam pentadbiran. D. Bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Sebab penduduk tempatan mengadakan demonstrasi kerana tindakan Vannerbroek menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British adalah bertentangan dengan prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941 yang menyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Maka jawapan yang tepat adalah D. Bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 20. Gambar berikut berkaitan dengan demonstrasi orang Melayu Sarawak pada tahun 1949. Soalannya, mengapakah orang Melayu Sarawak mengadakan demonstrasi tersebut? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Pembentukan kerajaan sendiri. B. Pergerakan politik semakin radikal. C. Penyerahan Sarawak kepada British. Dan D. Penentangan terhadap sistem residen. Sebab orang Melayu Sarawak mengadakan demonstrasi pada 30 Oktober 1946 yang disertai oleh 16 persatuan Melayu adalah
membantah sekeras-kerasnya atas tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Maka jawapan yang tepat adalah C. Penyerahan Sarawak kepada British. Jawapan A adalah merupakan tuntutan orang Melayu Sarawak. Sementara jawapan B dan D tidak berkaitan. Soalan 21. Bagaimanakah reaksi kaum ibu terhadap penyerahan Sarawak kepada British oleh Werner Brooke? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Menulis surat bantahan, B. Mengkritik melalui akhbar, C. Mengadakan demonstrasi, D. Memulau pentadbiran British. Reaksi kaum ibu adalah mereka sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk mengatur demonstrasi demi menentang penyerahan Sarawak. Maka jawapannya adalah C. Mengadakan demonstrasi. Jawapan A dan B tidak merujuk tindakan kaum ibu, tetapi gerakan anti penyerahan. Jawapan D tidak berkaitan. Soalan 22. Tokoh berikut terlibat dalam peristiwa sungkit berdarah. Tokoh tersebut adalah Rosalie Dobbie. Soalannya, apakah peristiwa tersebut? Pilihan jawapan yang diberi adalah A. Menikam Duchen Stewart, B. Menubuhkan Persatuan Melayu, C. Menganjurkan pemberontakan, D. Membunuh komunis. Peristiwa sungkit berdarah ini adalah merujuk pembunuhan Sir Duchen Stewart iaitu Gubernur British kedua di Sarawak oleh Rosalie Dobbie sebagai reaksi penentangan orang Sarawak terhadap penyerahan Sarawak dengan menikam Duchen Stewart iaitu Gubernur British di Sarawak. Maka jawapan yang tepat adalah A. Menikam Duchen Stewart. Soalan 23. Terdapat penduduk Sarawak yang menyokong penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Soalannya, siapakah tokoh yang mengetuai kumpulan penyokong tersebut? Terdapat 4 pilihan jawapan. 1. Datu Amar Abang Haji Sulaiman. 2. Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. 3. Datu Patinggi Abang Abdul Ghafur. 4. Datu Banda Abang Haji Mustafa. Tokoh yang telah menyokong penyerahan Sarawak kepada kerajaan British adalah Datu Banda Abang Haji Mustafa dan Datu Amar Abang Haji Sulaiman. Maka jawapan yang tepat adalah 1. Datu Amar Abang Haji Sulaiman dan 4. Datu Banda Abang Haji Mustafa. Jawapannya adalah B. 1 dan 4. Jawapan 2 dan 3 adalah menentang penyerahan tersebut. Soalan 24. Sabah merupakan negeri yang berpotensi menggantikan jajahan British yang akan diberi kemerdekaan. Soalannya, apakah tanah jajahan British tersebut? Terdapat 4 jawapan yang diberi. A. Burma, B. Singapura, C. Indochina, D. Jepun. Sabah berpotensi menggantikan Sri Lanka, India dan Burma yang akan diberi kemerdekaan oleh British. Maka jawapan yang tepat adalah A. Burma. Jawapan B, C dan D tidak berkaitan. Soalan 25. Maklumat berikut berkaitan dengan reaksi penduduk tempatan Sabah. Maklumatnya, penyerahan Sabah kepada British pada 15 Julai 1946 tidak mendapat penentangan daripada penduduk tempatan di Sabah. Soalannya, apakah faktor penduduk Sabah memberi reaksi tersebut? Pilihan jawapan yang diberi adalah A.
tidak mempunyai pemimpin yang berani. B. Takut dengan kekuatan ketenteraan British. C. Ketiadaan kemudahan prasarana yang baik. Dan D. Kurang mempunyai pengalaman pentadbiran. Faktor pendudukan Sabah tidak menentang penyerahan Sabah kepada kerajaan British kerana penduduk Sabah kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi barat. Dan jawapan tambahan, menganggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran. Maka jawapannya adalah D. Kurang mempunyai pengalaman pentadbiran. Birokrasi bermaksud pentadbiran. Maka jawapan A, B dan C tidak berkaitan. Soalan 1. British Military Administration (BMA) merupakan pentadbiran tentera yang mengambil alih pentadbiran di Tanah Melayu antara akhir Perang Dunia Kedua dan penubuhan Malaysia Union pada tahun 1946. Soalan pertama. Jelaskan tugas BMA di Tanah Melayu yang membawa markah 2. Soalan ini adalah soalan fakta. Soalan B. Bagaimanakah keadaan Tanah Melayu semasa BMA mengambil alih pentadbiran? 4 markah. Soalan ini adalah soalan fakta. Soalan C. Mengapakah BMA gagal melaksanakan tanggungjawabnya di Tanah Melayu? Beri penjelasan anda. 4 markah. Soalan ini adalah soalan kebat. Mari kita lihat ceraian soalan A tadi. Soalannya, jelaskan tugas BMA di Tanah Melayu. Soalan ini merujuk BMA dan kehendak soalan adalah tugasnya. Jawapannya, mengembalikan kestabilan dan keamanan. 2. Memulihkan kepercayaan rakyat terhadap British. 3. Pemulihan sosial ekonomi. 4. Mendapat sokongan rakyat terhadap British. Mana-mana 2 darab 1 markah. Mari kita lihat cara menjawab. Sebelum itu, cikgu ingin ingatkan, sebelum menjawab, pastikan jawab dahulu soalan semula dan guna penanda wacana. Jawapan yang lengkap adalah, tugas BMA adalah mengembalikan kestabilan dan keamanan. Selain itu, untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap British. Tagging jawapan adalah mengembalikan kestabilan dan keamanan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Markah penuh adalah 2 darab 1 markah. Ceraian soalan B tadi, bagaimanakah keadaan Tanah Melayu semasa BMA mengambil alih pemerintahan? 4 markah. Soalan ini merujuk BMA lagi dan kehendak soalan adalah keadaan Tanah Melayu semasa BMA mengambil alih pemerintahan. Jawapannya 1. Kegiatan jenayah berleluasa. 2. Masalah keganasan. 3. Masalah kegiatan kongsi gelap. 4. Masalah ketegangan kaum. 5. Rakyat mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun. 6. Bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. 7. Harganya pula melambung tinggi. 8. Wabak penyakit semakin merebak. 9. Rakyat mengalami kekurangan zat makanan. 10. Kebuluran berlaku di kebanyakan tempat. 11. Rakyat tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. 12. Berlaku kegiatan menyuruk barang. 13. Amalan rasuah, peras ugut dan pasar gelap di Kuala Lumpur menjadi semakin tidak terkawal. 14. Rakyat yang hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan akibat pemerintahan Jepun. Mana-mana 4 darab 1 markah. Mari kita lihat cara menjawab. Sebelum itu, cikgu ingin ingatkan,
Pastikan murid-murid jawab dahulu soalan iaitu dengan menggunakan kepala ayat dan masukkan penanda wacana. Jawapannya adalah keadaan Tanah Melayu semasa BMA mengambil alih pemerintahan ialah kegiatan jenayah berleluasa, malah berlaku masalah keganasan. Seterusnya, berlaku masalah kegiatan kongsi gelap. Selain itu, rakyat mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun, di mana bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Mari kita lihat tagging jawapan. Pertama, kegiatan jenayah berleluasa. Seterusnya, masalah keganasan. Berlakunya kegiatan kongsi gelap. Kesukaran hidup. Ubat-ubatan sukar didapati. Mana-mana 4 darab 1 markah. Ceraian soalan C. Mengapakah BMA gagal melaksanakan tanggungjawabnya di Tanah Melayu? Beri penjelasan anda. Soalan ini merujuk sebab BMA gagal melaksanakan tanggungjawabnya di Tanah Melayu. Mari kita lihat pilihan jawapan. 1. Sukar membawa masuk jentera, alat ganti mesin dan teknologi. 2. Kemudahan sistem pengangkutan dan perhubungan rosak semasa penjajahan Jepun. 3. Kegiatan jenayah yang berleluasa. 4. Masih berlaku ancaman keganasan. 5. Pergaduhan kongsi gelap. 6. Masalah ketegangan kaum. 7. Jangka masa pemulihan yang tidak begitu sesuai kerana Jepun baru keluar. 8. Kos pemulihan yang tinggi. 9. Perasaan anti-British masih berlaku. Dan 10. Berlakunya ancaman komunis. Oleh kerana soalan ini adalah soalan kebat, maka mana-mana jawapan munasabah adalah diterima. Mana-mana 4 darab 1 markah. Mari kita lihat cara menjawab jawapan yang lengkap. Sebelum itu, murid-murid diingatkan menggunakan penanda wacana dan elakkan ayat tergantung, maka gunakan kepala ayat. Jawapannya, BMA gagal melaksanakan tanggungjawabnya kerana mengalami kesukaran membawa masuk jentera, alat ganti mesin dan teknologi. Selain itu, kemudahan sistem pengangkutan dan perhubungan rosak semasa penjajahan Jepun. Malah jangka masa pemulihan yang tidak begitu sesuai kerana Jepun baru keluar. Seterusnya, kos pemulihan yang tinggi. Mana-mana jawapan munasabah adalah diterima. Mari kita lihat tagging jawapan. Pemarkahan yang pertama adalah kepada mengalami kesukaran. Kedua, sistem pengangkutan dan perhubungan yang rosak. 3, jangka masa pemulihan yang tidak sesuai. Dan keempat, kos pemulihan yang tinggi. Maka penuh adalah 4. Soalan 1. Penyerahan Sabah oleh Syarikat Borneo Utara British SBUB kepada British pada 15 Julai 1946 tidak mendapat sebarang penentangan yang berkesan daripada rakyat tempatan di Sabah. Fokus soalan ini adalah penyerahan Sabah oleh SBUB. Kehendak soalan adalah tidak mendapat sebarang penentangan daripada rakyat tempatan di Sabah. Mari kita lihat soalan-soalannya. Ceraian A. Mengapakah SBUB ingin menyerahkan Sabah kepada kerajaan British? Markahnya 6. Soalan ini adalah soalan fakta. Soalan ceraian B. Mengapakah penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan? Juga membawa markah 6.
Soalan ini adalah soalan fakta. Ceraian soalan C, ramalkan keadaan Sabah sekiranya tidak diserahkan kepada kerajaan British. Beri ulasan anda. Markanya adalah 8. Soalan ini adalah soalan kebat kerana ramalkan. Mari kita lihat jawapannya untuk ceraian soalan A. Mengapakah SBUB ingin menyerahkan Sabah kepada kerajaan British? Soalan ini merujuk penyerahan Sabah dan kehendak soalan adalah sebab SBUB menyerahkan Sabah kepada kerajaan British. Jawapannya, 1. Memenuhi kepentingan British. 2. Perdana Menteri Britain ketika itu sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. 3. Sabah merupakan sebuah negeri yang berpotensi menggantikan jajahan tersebut. 4. Sabah berupaya untuk membekalkan sumber bahan mentah. 5. Sabah menjadi kawasan pasaran bagi barangan British. 6. Meneruskan dasar British dalam hubungan luar. 7. Semasa pemerintahan SBUB, Sabah menjadi negeri naungan British. 8. Masalah kewangan SBUB. 9. Tentera Jepun telah memusnahkan Jesselton, Kudat dan Sandakan sebelum keluar. 10. Kerosakan ini memerlukan kos yang besar. Dan 11. SBUB tidak mampu menanggung kos yang tinggi. Mana-mana 6 darab 1 markah. Okey, mari kita lihat cara menjawab. Sebelum itu, cikgu ingin ingatkan murid-murid bahawa soalan ini adalah soalan esei, maka penulisannya mesti dalam bentuk esei. Guna penanda wacana dan juga perenggan. Dan elakkan ayat tergantung, maka guna dulu kepala ayat, iaitu jawab dahulu soalan. Jawapannya, sebab SBUB menyerahkan Sabah kepada kerajaan British adalah untuk memenuhi kepentingan British, di mana Perdana Menteri Britain ketika itu sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Sebab lain ialah Sabah merupakan sebuah negeri yang berpotensi menggantikan jajahan tersebut. Ini kerana Sabah berupaya untuk membekalkan sumber bahan mentah. Selain itu, sebabnya masalah kewangan SBUB. Tentera Jepun telah memusnahkan Jesselton, Kudat dan Sandakan sebelum keluar. Kesannya, SBUB tidak mampu menanggung kos yang tinggi. Mari kita lihat tagging jawapan. Pertama, memenuhi kepentingan British. 2. Menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan. 3. Berpotensi menggantikan jajahan tersebut. 4. Sumber bahan mentah. 5. Masalah kewangan. 7. Memusnahkan Jesselton, Kudat dan Sandakan. Jawapan terakhir adalah untuk mampu menanggung kos yang tinggi. Mana-mana 6 darab 1 markah, maka markah penuh adalah 6. Mari kita lihat ceraian soalan B. Mengapakah penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan? Fokus soalan ini masih kepada penyerahan Sabah kepada British dan soalannya adalah sebab tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan akibat penyerahan ini. Jawapan yang diberi adalah 1. British menindas kegiatan berpersatuan. Kuatir pengaruh pemimpin akan menggugat kedudukan mereka. 2. British bertindak secara halus, menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan di Sabah, memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif
dalam gerakan berpersatuan ke bandar lain? Jawapan 3, kegiatan berpersatuan lemah kerana mengalami masalah kewangan, kekurangan pemimpin yang berkebolehan. Jawapan 4, dasar British mengehadkan peluang penduduk tempatan dalam pentadbiran. 5, kepentingan sosio-ekonomi penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran, memajukan bidang perniagaan. 6, penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti menentang. Penyerahan Sabah dapat membangunkan negeri Sabah selepas perang. Mana-mana 6 darab 1 markah. Mari kita lihat cara menjawab. Seperti biasa, murid-murid diingatkan, jawab dahulu soalan, guna penanda wacana dan berperenggan. Jawapannya, faktor penyerahan Sabah tidak mendapat penentangan daripada penduduk tempatan kerana British menindas kegiatan berpersatuan. Tindakan ini kerana British khuatir pengaruh pemimpin akan menggugat kedudukan. Selain itu, British bertindak secara halus, di mana British menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan di Sabah. Malah, British memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif dalam gerakan berpersatuan ke bandar lain. Seterusnya, faktor kegiatan berpersatuan lemah. Keadaan ini berlaku kerana kekurangan pemimpin yang berkebolehan. Sekiranya murid-murid melihat jawapan cikgu, terdapat jawapan fakta, huraian dan ada juga dimasukkan contoh. Mana-mana semuanya adalah diterima. Mari kita lihat tagging pemakahan. British menindas kegiatan berpersatuan. Menggugat kedudukan. British bertindak secara halus. Menawarkan jawatan kenaikan pangkat. British memindah ahli dan pemimpin. Berpersatuan yang lemah. Dan kekurangan pemimpin. Mana-mana 6 darab 1 markah, maka penuh adalah 6. Mari kita lihat ceraian soalan C. Ramalkan keadaan Sabah sekiranya tidak diserahkan kepada kerajaan British. Beri ulasan anda. Di sini murid-murid perlu memberi ramalan keadaan British sekiranya tidak diserahkan pada kerajaan British. Ramalan ini boleh kepada positif atau negatif. Mari kita lihat jawapan yang diberi. 1. Kekayaan sumber tidak dieksploitasi. Sabah masih mempunyai banyak bahan mentah. Contohnya emas, minyak, arang batu. Mengukuhkan pendapatan negeri. 2. Sistem pentadbiran tempatan dikekalkan seperti sistem kesukuan dan kesultanan. Pembesar tempatan atau pribumi berkuasa penuh. Sistem birokrasi barat tidak dapat diperkenalkan. 3. Membangun dari segi ekonomi. Menyediakan banyak peluang pekerjaan. Contohnya bidang perhutanan, perikanan dan pelombongan, meningkatkan taraf hidup penduduk. 4. Prasarana tidak dibangunkan, contohnya jalan raya dan jalan kereta api. Kedudukan Sabah yang bergunung ganang dan hutan tebal sukar diterokai. Pembangunan ekonomi terbantut. Oleh kerana ini adalah soalan kebat, mana-mana jawapan munasabah murid-murid adalah diterima. Maka penuh adalah mana-mana 8 darab 1 markah ialah 8. Mari kita lihat cara menjawab. Seperti biasa, murid-murid diingatkan jawab dahulu soalan, guna penanda wacana dan berperenggan. Oleh kerana soalan ini merujuk anda, maka murid-murid perlu tukar kepada saya. Jawapannya, ramalan saya sekiranya Sabah tidak diserahkan kepada British adalah kekayaan sumber tidak dieksploitasi. Melaluinya, Sabah masih mempunyai banyak bahan mentah. Contohnya, emas dan arang batu.
Kesannya dapat mengukuhkan pendapatan negeri. Selain itu, sistem pentadbiran tempatan dapat dielakkan. Contohnya, sistem kesukuan dan kesultanan. Keadaan ini menyebabkan pembesar tempatan terus berkuasa penuh. Kesannya, sistem birokrasi barat tidak dapat diperkenalkan di Sabah. Ramalan saya seterusnya ialah prasarana di Sabah tidak dapat dibangunkan. Contohnya, jalan raya dan jalan kereta api. Kesannya, pembangunan ekonomi Sabah akan terbantut. Mari kita lihat tagging pemakahan. Kekayaan sumber tidak dieksploitasi, banyak bahan mentah, contohnya emas dan arang batu, mengukuhkan pendapatan negeri. Sistem pentadbiran tempatan dapat dikekalkan, sistem kesukuan dan kesultanan, pembesar tempatan terus berkuasa penuh, sistem birokrasi barat tidak dapat diperkenalkan. Prasarana tidak dapat dibangunkan, contoh jalan raya dan jalan kereta api, dan pembangunan ekonomi Sabah akan terbantut. Mana-mana jawapan munasabah murid-murid adalah diterima. Di sini, cikgu lebihkan jawapan untuk elakkan mana-mana jawapan atas adalah salah, maka jawapan tambahan adalah sebagai tambahan jawapan yang salah di atas. Mana-mana 8 darab 1 markah, jawapan penuh adalah 8 markah.